أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz ucapkan kepada semua murid tahun 2 Ustaz. Baiklah, hari ini kita teruskan lagi dalam bidang adab, unit 3, iaitu tajuk perkenankan doaku. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang kamu tahu tentang doa? Bila orang sebut perkataan doa sahaja, apa yang kamu ada terlintas di fikiran kamu? Ustaz pasti kalau orang kata okey, sebab berdoa, perkara pertama yang kamu buat mesti kamu akan terus tadah tangan. Ini perkara biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau itu yang terlintas di fikiran kamu, itu adalah benda yang betul. Baiklah, hari ini kita akan buat sedikit pembaharuan ataupun perubahan ke dalam video pembelajaran kita. Ustaz akan pancarkan buku teks yang ada di tangan kamu. Okey, jadi kita boleh terus rujuk kepada buku teks kita. Okey, kamu boleh tengok satu per satu apa yang Ustaz akan ajarkan berkenaan dengan doa pada hari ini. Baiklah. Kalau kamu buka muka surat 127 unit 3, perkenankan doaku. Okey, di sana kalau kamu lihat ada satu situasi, okay, ada seorang pengawas sedang tadah tangan, dan rakan-rakan mereka di sana pun sama-sama tadah tangan untuk memohon doa. Okay, apa yang dicakapkan dekat dalam doa ni? Dia kata, Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa kami, guru-guru kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey. Jadi dalam keadaan begini, kita pun tahu mereka ni sedang berdoa. Kalau kamu tengok dekat bawah ni, dia tanya, mengapakah kita perlu berdoa? Jadi kamu tahu ke kenapa kamu berdoa? Sebab apa kita berdoa? Ialah kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkenankan apa yang kita mahukan. Jadi adakah kita hanya berdoa sahaja tanpa usaha? Mesti kena ada usaha baru kita berdoa. Itu dia punya syarat. Kalau kita berdoa sahaja tanpa ada usaha, kau tunggulah, memang tidaklah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita beralih ke muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya ada satu orang ustaz. Okey, ada satu orang ustaz ni. Okey, ada satu orang ustaz ni. Ni ustaz ni. Okey. Dia mungkin dia tengah ceramah. Mungkin dia dijemput untuk berceramah dengan anak-anak murid di sekolah. Okey, dia pun bertanya. Ni dekat nombor 1 ni. Okey, dia tanya, apakah maksud doa? Okey, apakah maksud doa? Lepas tu kamu tengok ada satu orang menjawab. Ni nak kawan kita yang satu orang ni menjawab. Okey, dia kata doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Jadi kamu maklum sudah, maksud doa ialah perbuatan hamba. Siapa itu hamba? Kita ni, hamba Allah SWT yang memohon sesuatu kepada Allah. Okey, itu secara umum maksud doa. Ustaz ni tanya lagi, kenapakah kita dituntut untuk berdoa? Kenapa kita ni sebagai umat Islam, kita ni dituntut untuk berdoa? Okey, kita beralih kepada
Surat seterusnya. Okey. Ni nombor 4. Okey. Nombor 4 dekat sini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita supaya berdoa. Firman-Nya, "Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum." Maksudnya Tuhanmu telah berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Surah Ghafir. Okey, surah yang ke-40 ayat ke-60. Okey. Baiklah, dalam ni dia kata Allah dah perintahkan kepada kita untuk berdoa. Jadi ini janji Allah. Kalau kita berdoa, nescaya aku perkenankan. Iaitu Allah akan perkenankan doa kita. Okay, jadi kalau kita dah usaha buat sesuatu, kita mesti doakan untuk dapat kejayaan. Jadi dengan siapa kita berdoa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan perkenankan. Tapi mesti terlintas di fikiran kamu, Ustaz, adakah betul semua doa kita ni akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Soalan tu jangan tanya Ustaz. Ustaz tak tahu bukan Ustaz yang perkenankan doa kamu. Okay? Kita cuba tanya kembali kepada diri kita. Adakah yang kita doakan tu kita sudah usaha ke belum usaha? Ustaz bagi contoh. Contoh, kalau kita nak pandai belajar, kita nak jadi murid yang cemerlang. Okay. Kita pun adakah hanya dengan doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau pandaikanlah aku, Ya Allah. Kau jadikanlah aku cemerlang, Ya Allah. Okay. Kita pun berdoa. Hari-hari kita berdoa begitu. Tapi, bila Ustaz suruh buat kerja, Ustaz suruh ambil modul pun tidak, buat modul pun tidak, baca buku di rumah lagilah jauh sekali. Adakah doa kamu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi tanya semula dengan diri kamu. Okey, Allah insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Tapi mesti dengan adanya usaha. Faham? Okey, kita beralih pula kepada tata cara berdoa. Okey. Tata cara berdoa. Maknanya berdoa ni pun ada cara dia. Yang pertama, niat yang ikhlas kerana Allah. Kita kena ikhlaskan niat kita untuk berdoa kepada Allah. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, berwuduk. Berwuduk ni perkara sunat, tapi dia menjadi perkara wajib apabila kita nak menunaikan solat. Jadi sebab itu kita ni digalakkan habis sahaja solat, setiap kali kita habis solat, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kita dah berada dalam keadaan berwuduk, kan? Jadi kita teruskanlah berdoa, mintalah apa yang kamu mahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus. Takkanlah Ustaz, takkanlah setiap kali saya nak berdoa saya nak kena ambil wuduk. Setiap kali saya nak berdoa saya nak ambil wuduk. Susahlah macam tu. Tidaklah, itu tata cara. Kita boleh berdoa bila-bila masa saja kita boleh berdoa, tidak jadi masalah. Okey. Yang seterusnya, menghadap kiblat. Sebab tu Ustaz kata paling mudah berdoa selepas kita selesai solat. Dah tentu kita atas tikar sejadah kita menghadap ke arah kiblat, kita pun dalam keadaan berwuduk, boleh terus kita berdoa. Lepas tu yang keempat, menadah tangan. Ini perkara yang mula-mula Ustaz sebut tadi pada awal. Kita tadah tangan untuk berdoa kepada Allah. Okey. Yang kelima, menumpukan perhatian kepada doa. Maknanya masa kita berdoa tu kita kena fokus, sama juga macam kita belajar. Fokus dengan apa yang guru kita ajar di depan. Macam kamu tengok video Ustaz ni, tengok, lepas tu fokus, fahamkan apa yang Ustaz ceritakan. Sama juga macam kita berdoa. Contohlah kalau kita nak berdoa, semoga penyakit COVID-19 ni dihindarkan daripada semua ahli keluarga kita, daripada semua orang. Diangkatlah penyakit ni. Kita kena betul-betul fokus. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau angkatlah penyakit ni. Ya Allah, Ya Tuhanku, Kau hindarilah keluarga kami daripada
terjangkit dengan penyakit COVID-19. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah kalau dosa-dosaku. Kita fokus bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sebab tu bila ada orang berdoa tu, kita kena bersungguh-sungguh. Biarpun kita jadi makmum, kita hanya mengaminkan doa imam di hadapan, tapi kita pun dengan rasa ikhlas hati, kita aminkan dengan sebaiknya. Faham? Okay, seterusnya, memulakan dengan memuji Allah. Ini kamu boleh baca dalam apa-apa doa sekalipun, sama dalam bahasa Arab sekalipun ataupun dalam bahasa Melayu sekalipun, kita pujilah Allah kita. Okey, barulah kita minta kepadanya. Sama juga kalau macam kita nak minta duit dengan mak kita ke, nak minta duit dengan ayah kita ke, kan kita baik-baik dulu. Ayah ni baik lah ini. Ayah ni handsome lah. Boleh tak nak pinjam duit sikit? Boleh tak nak minta duit sedikit? Nampak macam itulah. Okey, caranya. Okey, seterusnya selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada dalam permulaan doa. Okey, ustaz payahnya nak berdoa ni ustaz, nak kena puji Allah dulu, nak kena selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tata cara. Sebab tu orang kata lebih elok kalau kita boleh solat berjemaah. Kalau kita tak pandai membaca doa dalam bahasa Arab sekalipun, Tok Imam tu dah tolong bacakan untuk kita. Kita tinggal amin, amin. Paling mudah. Kan? Okay. Seterusnya, merendahkan suara. Kita nak minta dengan seseorang, takkanlah kau nak tinggi suara. Oi, bagi aku duit. Manalah kau dapat duit kalau begitu. Kan? Kita kena minta bagus. Merendahkan suara kita. Sama juga seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni bukan orang sebarang-sebarang, bukan orang. Dia adalah pencipta kita. Okey, pencipta makhluk kita. Okey. Jadi seterusnya, berdoa dengan penuh keyakinan. Kita kena berdoa dengan penuh keyakinan. Maknanya kita rasakan seolah-olah Allah akan perkenankan kita berdiri minta kepada Allah, ya Tuhanku, kau perkenankanlah doa aku ni, ya Allah, ya Tuhanku, kau murahkanlah rezekiku, ya Allah. Bersungguh-sungguh kita berdoa. Okay, seterusnya, doa dibaca dengan tenang dan tertib. Pelan-pelan lah baca doa. Janganlah macam dikejar anjing kau baca doa, bukan main laju. Sudahlah, orang tak faham yang kau baca dalam bahasa Arab, lagi laju lagi kau baca, kita pun tak tahu apa yang kita doakan. Okay, seterusnya, mengucapkan amin selepas berdoa. Sedia maklum sudah. Okay, kalau ada orang baca doa di hadapan, kita ni yang sedang tanda tangan, kita pun aminkan. Amin, amin, amin. Aminkan dengan ikhlas hati. Bukan kau pergi panggil kawan-kawan nama amin. Okay, seterusnya, info. Okay, tengok dekat kotak kuning bawah ni. Info, doa untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Surah Al-Baqarah. Okay, maksudnya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jauhkan kami daripada azab api neraka. Ini doa ni memang hari-hari kita baca selepas solat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban bannar. Okey, jadi bolehlah kita sama-sama hafalkan. Ustaz dah hafal, tinggal kamu lah nak hafalkan doa-doa ni. Faham? Okey. Kita pergi ke muka surat seterusnya. Kepentingan mengamalkan adab berdoa. Penting ke tak penting nak amalkan adab berdoa ni? Dekat sini kita nak tahu ada 3 kepentingan mengamalkan adab berdoa. Memang ada 3. Ada 1. Okey. Ada 1, ada 2, ada 3. Kita akan baca satu persatu. Yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan kita. Maknanya kalau kita amalkan adab berdoa ni, insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Itu yang kita harapkan. Apa yang kita doakan, kita harapkan supaya Allah boleh perkenankan doa kita.
Faham? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa daripada hamba-Nya. Kita memang sedia maklum Allah ini Maha mendengar. Okey. Biarpun bukan kita satu orang saja umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, ada ramai umat Islam di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena tahu bahawa Allah ini Maha mendengar. Jadi insya-Allah Allah akan menerima segala doa daripada hamba-Nya. Cuma kita kena terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Insya-Allah akan diperkenankan. Kalau ini hari je kau berdoa, kau harap petang sampai kau punya doa, belum tentu. Faham? Okey, jadi kita kena sentiasa istiqamah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memohon peribadi yang memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Kenapa tiba-tiba apa kaitan ni Ustaz dengan menjaga kebersihan dan kesucian diri? Cuba kamu tengok balik dekat muka surat sebelum tadi berkenaan dengan tata cara berdoa. Dia kata kena berwuduk. Bila dah kita berwuduk, dah tentu kita dalam keadaan yang bersih, baju kita bersih, badan kita bersih, kita nak solat kan. Lepas tu dia kata tadi menghadap qiblat. Bila menghadap qiblat, dah tentu kita ni baru lepas solat, kita nak berdoa. Jadi itulah yang dikatakan memupuk kebersihan diri. Sebaiknya kita dalam keadaan suci. Ustaz, macam contoh kalau tiba-tiba saya ni jatuh longkang, kotor pakaian saya nak berdoa. Berdoa saja tak ada masalah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hilangkanlah sakit kakiku ni termasuk ke dalam longkang. Doa saja. Tak jadi masalah. Takkan kau nak pergi cari surau berdekatan, nak pergi berwuduk pula, kau nak pergi ambil sejadah, nak menghadap kiblat dengan kaki kau berdarah. Kan? Itu cuma tata cara. Kita boleh berdoa dalam apa keadaan sekalipun. Teruskan berdoa. Okey. Dia kata kat sini, kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Kita dituntut seeloknya dalam keadaan bersih semasa kita berdoa. Yang ketiga, membentuk sikap berusaha. Ini yang paling penting, berusaha. Usaha tangga kejayaan. Okey, dengan bersungguh-sungguh. Di samping berdoa, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Maknanya macam Ustaz cakap tadi lah, bukan kita ni hanya duduk berdoa sahaja tanpa membuat apa-apa. Kena berusaha. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi kaya, nak duit banyak, tapi duduk je dekat rumah tak buat apa-apa. Duduk je kau pantai tengok movie. Kau duduk je kat rumah kau sibuk main ML dari pagi sampai ke petang. Kan? Kalau jadi gamers, streamer tak apa juga, kaya. Kan, ini duduk main saja kat rumah. Adakah benda tu semua akan mendatangkan kekayaan? Jauh sekali. Jadi kita kena berusaha, cari duit, pergi bekerja. Mungkin satu kerja tak cukup duit, buat dua kerja. Okey, sekarang ni dalam keadaan semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19, semua orang berusaha sebaiknya untuk mengukuhkan keadaan kewangan masing-masing. Di samping itu mereka pun terus berdoa. Kita pun kena berdoakan untuk kawan-kawan kita. Kita kena teruskan berdoa untuk orang lain. Mungkin kita cukup senang sudah doakan untuk orang lain supaya mereka pun dapat senang sama dengan kita. Jangan penting diri sendiri dalam berdoa. Okay, lepas dah doakan untuk diri kita, doakan untuk orang lain. Nampak? Okay, sebab itu kata apa? Doa itu senjata mukmin. Okay, doa ini senjata mukmin. Kalau kau satu orang saja berdoa, minta COVID-19 ni tiada sudah, agak-agak lain COVID-19 tu. Tapi kalau satu dunia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diangkat penyakit ni, dihindarkan daripada kita semua, insya-Allah penyakit ni akan diangkat oleh Allah dan dihindarkan daripada semua manusia. Amin ya Allah. Okay, kita minta itu semua. Baiklah. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk subjek perkenankan doa, untuk tajuk perkenankan doa. Jadi kita kena mantapkan lagi ibadah kita. Sebab apa? Kalau ibadah kita tidak cukup mantap, macam mana kita nak terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala?
Okay, berdoa tidak jadi masalah. Berdoalah di mana-mana saja kamu berada, dalam apa jua keadaan sekalipun kita boleh terus berdoa. Kamu sudah tahu macam mana nak berdoa, kamu sudah tahu tata cara macam nak berdoa, kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. Kerana apa? Dalam keadaan kita yang sekarang ini cukup tertekan, doa adalah menjadi senjata utama kita. Okay, inilah yang menjadi harapan kita yang terakhir. Teruskan berdoa, teruskan berusaha. Baiklah, sampai di sini saja video pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu seterusnya. Ustaz harap kamu semua terus kuat untuk belajar ini. Kuatkan semangat sebab apa, kita sama-sama hadapi perkara ini bersama. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.